jika ada yang mengerjakan itu, orang yang ada mereka itu ahli kifayah. Jumpa ya? Jadi muka surat 320 baris yang ke berapa tadi? 10 ya. Maka jika ada yang mengerjakan itu, ya. Baik, di situ ada kalimah ahlil kifayah. Ya. Qal musannif rahimahullah al-Syekh al-marhum Muhammad Nur al-Fatani ya, rahimahullah fi kitabih Kifayatul Muhtadi bab al-jihad, ya, dalam tajuk jihad, muka surat 320 ya, 320. Jadi apa kata pengarang rahimahullah, wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Maka jika ada yang mengerjakan itu orang-orang yang ada mereka itu ahlil kifayah, ya. Ahlil kifayah ni apa ya? Iaitu orang-orang yang ada kelayakan. Kifayah ni orang-orang yang ada kelayakan untuk maknanya berperang, ya. Maknanya untuk masuk perang ini kalau tak cukup umur bukanlah punya kifayah. Maknanya dia tidak ada kelayakan untuk berperang misalnya, tak cukup umur. Tapi kalau dia nak pergi, jangan halang. Macam orang tua kan? Orang tua bukan ahli kifayah, tapi kalau dia nak pergi, tak boleh halang. Di zaman Nabi tu ada budak. Nabi kata, kamu tak cukup umur. Kan? Tiba-tiba demo ni berdua wrestling depan Nabi. Kami kuat ya Rasulullah, kami dah besar. Ya, dua-duanya naik atas batu, kata, kami dah besar ya Rasulullah. Ya tak? Nabi gelak, tak cukup, kata Nabi dah. Udah demo wrestling depan Nabi. Seorang tu menang. Ya Rasulullah, saya nak pergi ya Rasulullah, saya menang, tengok saya kuat. Mohlah, kata Nabi. Seorang lagi kata, ya Rasulullah, jangan begitu, saya pun ada kelebihan. Dia pun memanah, tengok tepat panahnya. Jomlah, kata Nabi. Ya tak? Tidak disia-siakan. Ada orang tua, ya tak, bertongkat. Nabi kata, tak payahlah pergi, memang tak cukup kelayakannya pasal dah tua. Jadi maknanya di situ dia kata dia nak pergi. Kalau dia nak pergi, dia kata dia nak pergi, Nabi kata bawa, ya, pasal dia nak pergi juga. Jadi pernah berlaku di zaman sahabat, seorang tua dihalang, ya tak? Lalu dia kata Rasulullah pun suruh bagi pilihan, macam mana dia pula halang pula, dia kata ya. Jadi maknanya kifayah ni maknanya ialah orang yang memenuhi kelayakan untuk berperang, ya tak? Ada kenderaan, ada bekalan, ada senjata, ya. Dan jika yang murahiq, ya, dan jika yang murahiq, makna murahiq ini ialah orang muda yang maknanya kita kata belum cukup umur, tapi maknanya bukanlah, ya, makna umur 11, umur 12, itu murahiq, ya. Sekalipun murahiq, atau yang gila, atau perempuan sekalipun, ya tak? Maka gugur dosanya atas orang yang lainnya kerana sudah ada kelompok yang telah menunaikan tugas dan tanggungjawab. Kan asalnya ianya adalah fardu kifayah, ya tak? Jihad ini asalnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sebahagiannya sudah buat, yang lain ya tak? Yang lain itu tidaklah memikul tanggungjawab, itu tidaklah berdosa lagi, ya tak? Walaupun yang buat itu adalah orang yang murahiq, belum cukup umur, ataupun wanita yang pergi berperang, ataupun orang gila yang pergi berperang, maka terangkatlah dosa ataupun tanggungjawab kifayah itu daripada orang yang lain. Ya tak? Sebenarnya asalnya demo itu tidak ada kelayakan, murahiq tidak ada kelayakan, gila tak ada kelayakan, perempuan tak ada kelayakan. Tapi kalau mereka pergi, bagi pihak yang tak pergi itu, maka gugurlah dosa atas orang yang lainnya daripada ahli jihad. Ahli jihad itu mestilah orang yang baligh, orang yang punya bekalan senjata, orang yang punya kenderaan dan sebagainya. Jadi gugurlah dosa ahli jihad yang lain. Itu atas dasar fardu kifayah. Kecuali kalau fardu ain. Ya tak? Dia boleh berubah daripada fardu kifayah, boleh berubah menjadi fardu ain apabila musuh datang menyerang ke negara kita. Yang itu bertukarlah kifayah jihad itu menjadi ain, ya tak? Menjadi fardu ain. Ataupun dengan fardu kifayah itu tak sempurna juga tanggungjawab, maka dia berubah menjadi ain. Mula dia fardu kifayah, tapi ternyata tidak cukup, tidak memada, ya tak? Ketika itu sudah bertukarlah menjadi fardu
fardu ain. Saya ambil contoh beginilah tuan-tuan. Katalah kita memerlukan orang-orang Islam memerlukan hardware, memerlukan kita kata stok barang-barang logam. Kerana stok itu banyak dikuasai oleh orang kafir. Jadi kita perlukan lebih banyak yang boleh direct kita kata deal dengan maknanya pembekal-pembekal dan sebagainya tanpa melalui orang bukan Islam. Kita perlukan kekuatan itu. Memang dah ada hardware orang kita, tapi tidak memada, tidak dapat memenuhi keperluan. Asalnya fardu kifayah, akhirnya bertukar menjadi fardu ain bila tidak dapat menyempurnakan keperluan itu tadi. Jadi boleh fardu kifayah bertukar kepada fardu ain dengan beberapa keadaan. Beberapa keadaan. Jadi dikata apa di situ? Dan kedua daripada apa? Hukum yang kedua. Hukum yang kedua daripada jihad itu, jika masuk mereka itu kepada negeri kita, maka tatkala itu wajib jihad atas mereka itu. Wajib di sini wajib aini, fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Yakni wajib atas ahli negeri itu perang akan mereka itu. Maknanya bila dah sampai musuh masuk negara, masa itu tak ada dolak dalih dah. Siapa juga sumber yang ada, apa juga manfaatkanlah. Sebab kita tidak boleh mengizinkan negara orang-orang Islam, negara Islam ataupun negara orang-orang Islam tiba-tiba dijajah. Dijajah. Lalu bertukarlah corak keislaman, bertukarlah Islam kita dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya cara menjajah ni pula kita kena faham. Cara menjajah ni tak semestinya senjata. Di atas nama development, di atas nama pembangunan. Tanah demi tanah diambil. Baru ni 5,000 ekar ke 5,000 ekar diambil. Dan kemudian diletakkan pajak 60 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah umur 53, saya dah 50, ada yang 60, ada yang 70. Budak-budak sekarang ni dia mengerti ke cerita 60 tahun pajak, 90 tahun, 60 tahun ini? PKNP boleh pajak 5,000 ini kepada orang Cina. 60 tahun punya pajak. Budak-budak ni esok dia reti ke semua ni? Diingat ke lagi semua ni? Ini semua tanah Melayu kalau nak kira, nak tanah orang Islam lah kita kata. Apakah dia masih reti dan tahu tentang ini semua? Bila dah sampai 60 tahun, demo pun dah tak tahu, lupa pun lupa, tahu pun tidak. Tahu pun tidak yang itu sebenarnya asal tanah orang kita. Penjajahan boleh berlaku dalam macam-macam bentuk di atas nama development, di atas nama pembangunan, Maknanya pada siapa kita nak mengadu benda ni? Pada siapa? Yalah kepada Allah. Dan kita juga kena fikirkan bagaimana nak berdakwah kepada orang yang belum Islam ini. Sebab demo sedang cuba memiliki pelbagai aset yang ada. Itu belum tengok kubur demo betapa besarnya tahu. Kalau di negeri Cina kata Cikgu Mat, demo tanam berdiri langsung. Kuburnya renik je, tanam berdiri je. Di sini ya Allah boleh piknik kuburnya, kuburnya boleh berkelak. Boleh nuayongat, seorang punya kubur lampau besar. Sengaja dia membuat apa itu. Sengaja dia meminta bukit, dia meminta. Kita minta jersey bola. Bila menteri datang, kampung ni minta apa? Jersey bola. Kampung ni minta apa? Net. Ya Allah, itu kita minta. Orang lain minta bukit. Orang lain minta bukit. Allahu Akbar. Betapalah penjajahan boleh berlaku dalam pelbagai caranya, tanpa kita sedari. Jadi mana ketika itu menjadi fardu ain lah, jihad itu wajib atas ahli negeri itu, perang akan mereka itu. Maka wajib ahli negeri itu, dalam konteks kita sebenarnya perbadanan-perbadanan seperti UDA ke seperti mana apa juga yang milik Bumi Putera, yang milik ini, ataupun kita katalah ada orang-orang kaya Bumi Putera, sepatutnya berjuang untuk menebus kembali tanah-tanah yang tergadai dan sebagainya. Bantu dan cari jalan supaya milik milik orang Islam itu bertambah equitinya dan sebagainya. Bukan menggadaikan apa yang ada. Sehingga menggugat maknanya masa depan umat Islam dan equitinya.
Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita ada tanah besar, rumah kampung. Sekarang ni kita ada rumah yang bentuknya itu je lah, rumah-rumah di taman-taman. Itulah rumahnya. Mana dusunnya? Ya tak? Mana nak ditanamnya? Ya tak? Mana? Itu, ya tak? Itulah yang kita ada sekarang ni. Kalau jadi apa-apa, ke mana kita nak pergi? Ya tak? Ni sebaiknya Sungai Perak ni banyak pulau. Ya tak? Nasib Perak sama. Itu pun tak ada nyeru ya, tak ada jeru ya. Tak ada jeru ya tak? Jadi katanya apa di situ ya, wajib katanya apa dia? Dan maka wajib ahli negeri itu menolakkan mereka itu, menolak penjajahan dan juga pencerobohan, lawan balik, ya tak? Lawan balik, pertahankan negeri dan lawan balik, ya, tolak keluar mereka daripada negara kita, ya tak? Wallahu alam lah, kita tidaklah menyokong misalnya ISIL ke ISIS ke apa ke, kita tidak menyokong. Tapi sejarah mencatat bahawa siapa yang lawan penjajah Amerika? Ya tak? Siapa yang melawan penjajah Amerika di Iraq? Tentera Saddam, Porah. Ya tak? Mana ada lawan? Ya tak? Yang lawan ISIS, yang lawan ISIL sampai keluar oleh Amerika. Yalah, kita pun tak setujulah dengan apa benda bentuk kekejaman dia dan sebagainya. Tapi sejarah perlu mencatat bahawa mereka mengeluarkan, ya tak? Mereka mengeluarkan. Jadi maknanya kita kata penjajah ini wajib menolak mereka itu seboleh-bolehnya, dan wajib atas ahli segala negeri yang hampir dengan mereka, yang berjiran, yang satu matla', ya tak? Yang satu maknanya kita kata waktunya dan lebih kurangnya membantu. Kalau kita apa yang berlaku di katalah di Johor misalnya, maka Indonesia mesti bantu dan sebagainya, ya tak? Sebab Johor tu di selatan, makanya umat Islam itu selalu digugat dari selatan. Fatani selatan, Filipina selatan, Sudan selatan, Bosnia selatan, tanah Melayu ni pun selatan. Gugatan itu datang daripada selatan. Ya Allah, Johor tuan-tuan, kem tentera pun lebuh. Ya tak? Kem tentera pun lebuh di atas nama pembangunan, ya tak? Dan dia maknanya kita kata kem yang paling hampir sebagai tempat yang strategik untuk pertahanan negara pun lebuh di atas nama pembangunan. Dan dia dimiliki pula oleh orang bukan orang kita, bahkan orang pula orang luar, bukan Cina tanah Melayu ni, bukan Cina luar pula miliki. Itu contoh bagaimana, ya tak, orang buat, kita tak tahulah bagaimana kita ni nak berdepan dengan keadaan ini, ya. Tapi wajib kita berusaha menolakkan mereka itu seboleh-boleh. Wajib atas ahli segala negeri yang hampir dengan mereka itu menolak, melawan balik, menghalau mereka keluar balik, ataupun kita kata menebus balik, ya tak, segala yang tergadai dan sebagainya, ya. Dan segala syarat wajib jihad itu 7 perkara. Jadi syarat wajib jihad itu 7. Pertama, ini yang dikatakan ahlil kifayah tadi, maknanya kita kata kafaah dan kelayakan. Pertama, ya, pemerintah boleh maknanya arahkan rakyatnya, yang syaratnya pertama ialah Islam. Kedua, baligh, ya, kedua adalah baligh. Ketiga, aqil, ya, berakil lah, ya, itu yang wajib. Kalau orang gila pergi, maknanya tidak boleh dihalang. Dia nak pergi macam-macam, ya tak? Kalau tiba-tiba yang tak baligh, sebaliknya murahiq ini umur 11, umur 12, ya tak? Belum, tak boleh dihalang, ya. Dan keempatnya merdeka, bukan hamba, ya. Dan kelimanya lelaki, ya. Dan keenamnya sihat. Jadi ada wanita yang dilibatkan, tetapi dalam bentuk logistik, dalam bentuk mana menyediakan rawatan kecemasan dan sebagainya, ya. Tapi untuk berperang bukan wajib atas mereka. Tapi kalau mereka nak berperang, jangan halang. Nusaibah binti Ka'ab, ya tak? Ada yang sebut Nasibah, ya, ada yang sebut Nusaibah binti Ka'ab. Dialah menjadi perisai ketika mana Rasul menjadi sasaran musuh dalam peperangan Uhud, kan? Kemana ada panah, kemana ada lembing menghala ke Nabi, adalah Nusaibah. Itu dia, ya tak? Wanita binti Ka'ab. Contoh, ya tak? Apa nama mak saudara Nabi tu? Safiyah, ya, mak saudara Nabi. Maknanya dia pula akhirnya memerangi dan memenggal kepala si Yahudi tu. Dapatnya kepala, dia goliknya kepala tu. Apa bowling jadi buatnya?
tak terkejut Yahudi. Tak jadi perang sarap pula. Tak moh kita kata dia Yahudi. Tak jangan. Tak ini mesti ada orang jantan ni, kata dia. Jantan apa? Sofiah. Piah mana? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Jangan buat main, tak? Orang perempuan. Tu dia, tak? Kita dulu ada Tun Fatimah, tak? Manalah, tak? Kita nak tahu kadang-kadang. Tapi benda-benda beginilah adalah merupakan aset, tak? Yang perlu digarap, supaya kita dapat membina kekuatan, Jadi yang keenamnya ialah sihat. Tapi kalau nak pergi, tak boleh dihalang. Contohnya kita ada, siapa keenam? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sebenarnya dia tak layak. Pasal dia kena demam. Dalam kitab apa ke, Nurul Yakin ke, disebutnya demam kura. Macam mana kura demam tau? Ada malaria. La ilaha gitu jadi dia ditinggalkan daripada peperangan, tak? Tapi tiba-tiba Abu Ayyub ma'ana bila mana umat Islam sampai ke Tabuk, jauh tu Tabuk tu, atas daripada Madain Saleh, atas lagi daripada tempat Nabi Saleh. Tiba-tiba orang menjerit, tak? Abu Ayyub ma'ana, Abu Ayyub Al-Ansari ma'ana, tak? Abu Ayyub ada bersama kita. Abu Ayyub wela. Dalam keadaan dia dah tak ngangkat muka dia. Maknanya unta yang berjalan tadi, dia dah kopi tu atas, kepala atas bonggol unta dah kopi tu. Demam kura, malaria, jadi maknanya di situ, tapi kehendak dia tu, jadi Nabi kata libatkan juga dia, libatkan. Jadi memang asasnya ialah sihat badan, tapi kalau nak terlibat juga tak boleh nak halang. Dan ketujuhnya, kuasa melawankan dia, yakni kuasa dia berperang, maka tiada wajib jihad atas yang tak berkuasa tadi. Tapi kalau dia nak terlibat, itu tak boleh nak dihalang. Jadi ini kedudukan dia, Maka yang tak wajib itu antara lain ialah kafir. Ini lawan kepada, ataupun kita kata muhtarazat. Muhtarazat ni makna yang terkeluar daripada 7. Kalau yang 7 tadi, yang pertama Islam, maka kafir tak wajib. Tapi pernah kafir offer, tak? Offer diri dia untuk membela Islam. Kalau tidak merosakkan Islam, tidak membahayakan Islam, kita boleh terima. Dalam sejarahnya ada Abdullah, Ibnu Uraiqid dan sebagainya itu, walaupun mereka tidak Islam tapi tidak membahayakan Islam. Jadi memang ada kes di mana orang bukan Islam membantu Islam, tak? Maka selama mana tidak membahayakan, boleh diterima, Dan jikalau zimmi sekalipun tidak wajib, Dan zimmi itu kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam, Dan mereka membayar jizyah, mereka membayar jizyah. Jizyah itu cukai perlindungan untuk mereka tidak diganggu gugat oleh orang kafir dan sebagainya, yang harbinya. Dan tiada wajib ke atas kanak-kanak, dan yang gila, dan yang sahaya, sahaya itu hamba lah, dan perempuan, dan sakit, dan yang buta mata, dan yang tempang, yang rosak kakinya, tiada kuasa berjalan jauh, tiada kuasa berkenderaan, tiada wajib atas yang terpotong tangannya atau kebanyakan jari tangannya. Mana rupa dia nak genggam, tak? Macam mana nak genggam senjata, tak? Mana tadi? Jari tadi. Yang terpotong tangannya atau kebanyakan jari tangannya, dan yang lasa, lumpuh, paralyzed. Itulah pasal kena ada orang, tak? Lasa, lasa, lumpuh weh. Lasa tangannya, dan tiada, maknanya dia kena apa, stroke ke, kena apa ke, lumpuh ke apa ke, tak? Arab panggil jaltah, stroke tu Arab panggil jaltah. Jaltah, jim lam ta ta marbutah, jaltah, jim lam ta marbutah, jaltah, Naam. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau ada anak-anak kita nak mengaji sekolah menengah di Timur Tengah, saya galakkan
walaupun umurnya mungkin rugi, ya tak? Maknanya tiba-tiba dia dah di sini dah ada diploma lah, dah ada apa, pergi sana dia masuk sekolah menengah. Bagi saya tak apa, daripada dia terus masuk universiti tapi tak cukup bahasanya tak cukup, dia handicap, ya tak? Dia sampai ke kampus tu, dia mungkin menghafal maklumat-maklumat lalu ditumpahkan dan dimuntahkan dalam kertas peperiksaan, tetapi menguasai bahasa tak dapat, ya tak? Sebab bahasa yang di universiti itu adalah semata-mata bahasa ilmu, bahasa kitab, ya tak? For specific purpose only, ya. Tapi bahasa yang asas, ya, bahasa komunikasi, bahasa yang dipakai oleh doktor, oleh klinik dan sebagainya, itu hanya boleh didapati kalau anak itu boleh kita sekolah menengahkan di sana, ya tak? Dia pergi ke klinik, dia pergi ke, jadi dia akan dapat semua itu, ya tak? Jadi dengan sebab itu dalam bab mengaji ni Imam Syafi'i pesan biar lama pun tak apa, ya tak? Biar lama, jangan kira masa tu rugilah, sini dah diploma sampai sana masuk pula sekolah. Jangan kopi tu, jangan kira nak menghitung semata-mata kepada level marhalah begitu, ya tak? Ilmu tu dikuasai ataupun tidak, ya tak? Jadi di zaman sekarang ni orang banyak sangat mengira dari sudut kuantitatif, tidak kualitatif, ya tak? Tidak kualiti, kira kuantiti je. Jadi terlalu kuantitatif, tidak kualitatif. Apa dia? Kualitatif, ya tak? Tidak fikir orang kualiti. Sebab itu ingat kata di Profesor Engku Aziz, ya tak? Mahasiswa sekarang macam mahasiswa ikan kering, katanya kan. Cuma dijemur 3 hari, lepas tu makan, ya tak? Mereka menghafal maklumat, kemudian mereka menumpahkan dan memuntahkannya dalam kertas peperiksaan, katanya kan. Kan Engku Aziz kalau bercakap Melayu dia bunyi orang putih sikit, ya tak? Tu. Jadi maknanya itu lah apa nak cepat. Jam kan, krem kan, ni tak? Pengajiannya tu krem kan. Sampai budak pun berjalan tak apa mahu dah kepala, ni tak? Tegak je. Tapi lepas itu tidak menguasai. Bila dia masuk di bidang pekerjaan ternyata dia gagal. Banyak benda tak reti. Ya tak? Dia memang betul buku, tapi dia bila berdepan dengan, maknanya berdepan dengan pekerjaan yang sebenar, dia tak mampu. Ya, dia tak mampu, ya tak? Banyak benda ceritanya kita ni, ya tak? Ya. Kalau tidak adalah tangan-tangan gatal, ya tak? Yang mengusik, ya, sistem pelajaran. Ini Profesor Engku Aziz juga bercakap. Ya, saya baca bila 2 minggu sudah. Kalau tak adalah tangan-tangan gatal yang mengusik dasar pelajaran kita, sistem kita, maka tidaklah jadi caca merba seperti sekarang. Ya tak? Lantaran periksa ni tadi punyalah caca merbanya tak? Sekolah bukan jadi suatu, maknanya kita kata platform pendidikan. Dia semata-mata platform peperiksaan. Lantaran itu, apa juga cara untuk peperiksaan, walaupun sanggup bocor, walaupun periksanya PSR je. Kalau dulu lain, PES Darjah 6 boleh jadi guru. Orang dulu PES Darjah 6 boleh jadi inspektor, boleh jadi SO. Dulu PES Darjah 6. Sekarang PES Darjah 6 boleh jadi SO. Boleh jadi SO. Tapi itulah kerana peperiksaan, ya tak? Tadi saya jumpa budak Senggang, budak Darjah 6, dia nguntir rambut, saya pun nguntir rambut dia. Macam mana periksa? Itulah kena ambil lagi sekali. Kemarin tu kami dapat soalan Inggeris tu, ingat kami semua boleh A lah di Senggang tu. Kalau Senggang semua A, macam mana tuan-tuan kan? Jangan main, ya tak? Senggang naik apa nama A pun bocor kan? Apa nama A pun bocor, ya tak? Ini kenalah pula baca lain pula ni, katanya. Kenalah pula baca lain. Jadi semata-mata sekolah ni peperiksaan ke apa nama ni? Dia tidak menjadi pendidikan dah, ya Allah. Jadi kata Pak Engku, dia kata kalau tidak adalah, ya, tangan-tangan gatal, dia kata, ya, yang mengusik, yang menggugat sistem kita dan dasar kita, maka tidaklah jadi caca merba, ya tak? Tidaklah jadi caca merba, ya tak? Panjang ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi dikata di situ tangannya lasa dan tiada wajib atas yang fakir. Tak ada keupayaan kenderaan, senjata semua tak ada, ya tak? Dan dia ada lebih keutamaan, aulanya lain daripada peperangan, ya. Yang tiada nafkah dan senjata perang baginya.
Dan orang kafir yang kena tawan itu atas dua bahagi. Ini masalah bagaimana etika terhadap tawanan perang. Ternyata bahawa begitu Islam ini bukan hanya soal taharah, soal sembahyang, sampai kepada hukum-hukum yang melibatkan perang pun ada. Layanan terhadap maknanya tawanan perang pun ada. Tinggal lagi kaji ataupun tidak aja. Kalau ngaji kitab perukunan saja tak jumpalah. Kalau ngaji kitab perukunan saja. Jadi kita nak faham Islam maknanya sebagai nizamul hayah. Dia sebagai complete way of life. Kena ada pengajian. Walaupun orang kata apa lagi kau mengaji, umur dah berapa tak habis-habis ngajinya. Setengah orang kata buat apa banyak sangat ngaji masjid ni, habis duit masjid. Kalau bertindih-tindih je maknanya kita kata bahan kajiannya, ya dia juga tidaklah ekonomik di situ. Kalau boleh dikembangkan lagi. Masjid-masjid kena ada fiqhud daulah. Subjek fiqhud daulah kena ada. Macam mana kata tata negara Islam. Itu satu subjek. Fiqhul aulawiyat kena ada. Iaitu tata cara bagaimana nak meletakkan keutamaan dalam membuat keputusan dan tindakan. Itu pun kena ada fiqh. Fiqh dari sudut aulawiyat. Fiqh dari sudut muwazanat. Mesti ada. Jadi kita kena luaskan lagi skop. Usul fiqh misalnya yang tak ada di masjid kena ada lagi. Perbahasan tentang mustalah hadis kena ada di masjid. Iaitu bagaimana boleh hadis yang hasan boleh jadi hadis yang sahih. Macam mana ada tak hadis hasan? Ada hadis hasan. Hadis Husain ada tak? Kan. Jadi subjek itu kena ada. Jangan bertindih-tindih subjek yang sama, ya tak? Jadi kemudian ini benda-benda opini perlu dipikirkan, ya tak? Insya-Allah masjid-masjid kita mudah-mudahan akan ada perkembangannya. Jadi dikatakan di situ bahawa atas orang yang kena tawan itu ada dua bahagi, ada dua kategori, ya tak? Ada dua kategori. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya menjemput semualah pada hari raya ketiga kot, iaitu hari Selasa. Kita ada makan tengah hari di sini secara gotong royong. Jadi kami punya planning, kita dapatkan daging sekilo seorang daripada teman-teman yang dapat daging ini untuk kita berkenduri. Dan kemudian saya pun dah hubungi yang mengusahakan tanah depan ni, dia pun sudah bagi maknanya 10 pokok pisang untuk kita ambil umbutnya, masak sekali dengan daging tu, ayam asam, ayam asam, kari daging, lepas tu nasi putih cukup, tak payah nasi lain. Jadi kita bergotong royong, nebang pisang pun gotong royong, maknanya Ayalah, memanglah kalau boleh pisang hutan. Tetapi masa saya zaman Jepun dulu tak payah pisang hutan, sudahnya pisang ada pun kerabat juga, ya tak? Jadi maknanya di situ kita kata bahawa memanglah pisang hutan yang terbaik, ya tak? Kalau tak ada langsung, ya tak? Dia dah bagi 10 pokok, ya tak? Bagi 10 pokok. Kalau boleh katanya yang tepi jalan tu, katanya pasal apa? Supaya nampak jalan tu terang sikit, kata dia. Tak apalah, benda peri ambil lah, ya tak? Jadi itu insya-Allah hari Selasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat tu dalam bentuk, kita akan susun dalam bentuk gotong royong, iaitu jatuhnya pada hari raya ketiga lah. Tetapi Isnin cuti lah. Isnin sekolah cuti, kita pun cuti. Dan hari Isnin di sini kalau tuan-tuan nak datang pun ada 7 ekor ditumbangkan. Jadi boleh membantu-bantu sebagai pelakon tambahan, tak, menggantung tombak. Jadi ada pun 3 orang demi satu lembu tu, ada 3 orang tu, itu dah memang ada siap namanya. Tapi kita bantu apa yang boleh kita bantu, insya-Allah. Nak carikan timbang ke, nak nimbang ke, nak apa kan, nak bungkus, nak apa kan boleh bantu, kan boleh bantu. Nak bungkus siapa, nak timbang siapa, paling tidak bantu meramai jadilah, ya tak? Bantu meramai, ya tak? Jadilah. Wallahu a'lam. Jadi jemputan hari Selasa, insya-Allah ada makan tengah hari, kita akan masak beramai-ramai.
hari Senin tu kalau nak sama-sama kita nimbang, sama-sama membungkus, itu boleh juga. Sebab hari Senin tu 2 ekor daripada penasihat pakat, bekas penasihat pakat Haji Abdul Manaf, dan juga 5 ekor daripada European AIDS, ya, yang diusahakan melalui Yardimili jugalah sebenarnya, ya, iaitu pertubuhan daripada Turki. Tapi yang directly involved dengan kita kali ini daripada Europe, ya, daripada Europe. Jadi ini tahun yang ketiga lah kita punya engagement dengan mereka, ya, daripada Europe ini, ya. Jadi insya-Allah barangkali ada majlis nanti dialog tentang Muslim di Europe dan sebagainya, insya-Allah boleh kita share, kongsi bersama, ya, di sini. Sementara menunggu maknanya lapah dan sebagainya, ya. Itu hari yang kedua nanti. Ada soalan, sila. Wallahu a'lam, sekadar itu, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.